Jikapun benar dan realistik jangkaan yang dibuat bagi permintaan air, tidakkah ada alternatif bagi empangan kelau? Sebenarnya ada. Pertama sekali, konservasi dan penjimatan air serta penggantian paip lama yang sering bocor akan menghasilkan lebihan air dan ini bermakna pembinaan empangan kelau tidak diperlukan. Sumber air lain di Lembah Kelang boleh digunakan seperti air bawah tanah dan air hujan. Jika masih juga mahu diteruskan pemindahan air melalui terowong itu, adalah lebih baik jika air diambil dari sungai yang lebih besar dan lebih hampir, iaitu Sungai Bentung. Tetapi, lebih baik lagi jika air diambil dari utara Selangor, iaitu dari negeri Perak. Bukan sahaja lebih murah, tetapi kurang kesan ke atas alam sekitar. Ia tidak memerlukan terowong dan paip air boleh melalui jalan keretapi yang sedia ada. Malah, Kerajaan Perak telah pun menyatakan kesediaannya membekalkan air kepada Selangor. Alternatif-alternatif ini tidak diambil kira seperti mana yang diperlukan di bawah Garis Panduan Suruhanjaya Dunia bagi Empangan atau WCD dan dari Bank Jepun bagi Kerjasama Antarabangsa atau JBIC. Garis panduan ini memerlukan supaya terdapat pelbagai alternatif dicadangkan sebelum mana-mana antara mereka dipilih. Garis panduan ini juga memerlukan penilaian ke atas semua option yang melibatkan analisis yang menyeluruh mengenai keperluan air. Jelas sekali penilaian itu tidak dibuat. Bukan sahaja garis panduan tidak dipatuhi, malah undang-undang juga tidak dipatuhi. Di bawah Undang-Undang Malaysia, projek ini memerlukan penilaian kesan alam sekitar atau EIA dibuat. Tetapi EIA yang dilakukan pada tahun 2000 dikritik hebat sebagai amat tidak memuaskan dari pelbagai sudut. Adalah dikatakan di sini bahawa EIA ini tidak mematuhi sebarang keperluan undang-undang yang mesti dipatuhi di bawah Seksyen 34A 2 Akta Kualiti Alam Sekitar. Ini mungkin sebabnya kenapa kami tidak dapat diberi kepastian oleh Jabatan Alam Sekitar akan kelulusan EIA bagi empangan kelau. Malah sekarang, kesahihan projek empangan kelau ini sama ada sah di bawah undang-undang sedang dipertikaikan di mahkamah oleh 27 orang asli yang telah menyaman kerajaan. Dengan meluluskan projek yang menyalahi undang-undang ini, kerajaan tidak memikul tanggungjawab mereka untuk membela orang asli. Kerana akibat dari kelulusan projek, orang asli dipindahkan dari tanah turun-temurun mereka. Selain isu perundangan, isi kandungan EIA pun turut dikritik. Dari sudut perundangan, kami sangat yakin. Jika tidak, kami tidak akan mengambil tindakan ini. Melihat kepada isi kandungan EIA ini, kami benar-benar yakin bahawa ianya satu hasil kerja yang teruk. Ia langsung tidak mematuhi apa yang diperlukan oleh undang-undang. Dan memang, komponen EIA bagi orang asli adalah tidak memuaskan sekali. Contohnya, EIA menyatakan bahawa orang temuan tidak mempunyai perasaan yang mendalam
berkenaan dengan tanah perkuburan serta moyang mereka yang telah meninggal dunia. EIA juga menyatakan bahawa tiada laporan tentang lawatan ke tanah perkuburan ataupun upacara khas dilakukan pada masa-masa tertentu untuk mereka yang telah meninggal dunia. Dan juga, jika mereka terpaksa dipindahkan, ianya tidak penting bagi orang asli sama ada perkuburan mereka dipindahkan ataupun tidak. Mana tak peduli sekarang awak tengok sana. Sama peduli juga kubur. Sekarang tengok macam mana. Berapa puluh tahun pun sampai rupa ini macam pun semua penduduk sini. Semayang juga. Cara orang asli lah. Cara orang asli semayang juga. EIA juga menyatakan bahawa terdapat 38 rumah keluarga Islam di kalangan orang asli dari anggapan bahawa mereka yang mempunyai nama dengan bin atau binti bermakna mereka adalah Muslim. Anggapan ini adalah salah. Sebenarnya, cuma 5 keluarga Islam sahaja di kampung itu. Bit bang bit tak selap lah. Kayaknya macam ada Islam. Aku masuk hospital itu dek kabar ini itu dawak ni. Aslap ni. Aku nyoba selap. Iya, aja ni aslap dek kabar. Bukan aku lawan dia. Pernyataan EIA bahawa semua rumah dibekalkan dengan tandas moden jelas menunjukkan bahawa EIA ini adalah cuma suatu rekaan. Dan masyarakat Cewong yang akan turut juga dipindahkan tidak pun dibanci dalam EIA ini. Bagaimanapun, suatu pelan pengurusan alam sekitar atau EMP kemudiannya telah dibuat. Sayangnya, ia tidak menjawab pelbagai kelemahan EIA itu. Malah, ada kalanya menambah lagi. Contohnya, sebuah surau telah dirancangkan bagi penempatan baru, tetapi tidak sebuah rumah adat temuan. Ini walaupun dipersetujui dalam EMP bahawa 93% kaum temuan masih menganut agama mereka sendiri.